Al-Azani Yafqahul Qawli. Yang berusaha Tuan Haji Nur Izzuddin bin Ali Hassan, Pengetua SMK Pangkalan TLDM. Yang berusaha Encik Ahmad Damanhuri bin Mansur, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Saridatul Safinas binti Zainul Arifin selaku Penolong Kanan Had Ehwal Murid. Seterusnya yang berusaha Puan Hazni binti Ahmad, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Guru Kanan, guru-guru SPM, guru-guru SMK Pangkalan TLDM dan anak murid yang mencapai kecemerlangan dalam SPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini di dalam Maya dalam slot bicara inspirasi kejayaan dan cabaran calon Promek SPM 2020 murid SMK Pangkalan TLDM. Baiklah. Ahlan wa sahlan kepada semua guru yang hadir bersama mengikuti slot santai kita pada pagi ini. Selamat datang juga kepada semua murid cemerlang Promax SPM 2020 untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Sebelum itu, sebelum majlis diteruskan, moleklah kira andai majlis ini dibuka dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Mahdi Norizal. Dipersilakan. Untuk itu, saya menjemput Mahdi Norizal dan semua yang lain untuk membuka kamera bagi meraihkan slot kita pada pagi ini. Terima kasih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis bicara inspirasi, kejayaan dan cabaran calon SPM 2020 murid SMK PTLDM yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Mahdi atas bacaan doa sebentar tadi. Hai Mahdi. Lama dah cikgu tak dengar suara itu ya. Dan cikgu berharap satu ketika nanti suara itulah yang sering menitipkan doa untuk warga SMK Pangkalan TLDM dan juga seluruh umat manusia di dunia ini. Boleh Mahdi? Amin. Amin. Baiklah, untuk bicara pusingan yang pertama, kita akan memulakan dengan ucapan pengetua. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Kita mencari pengetua sekarang. Tak timbul di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pengetua boleh buka kamera untuk anak-anak didik. Tengok muka pengetua, dah lama tak menatap wajah pengetua. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput untuk Tuan Pengetua menyampaikan ucapan bicara santai pada pagi ini. Dipersilakan.
Terima kasih pada pengacara Cikgu Nurul Aida Jaafar, Kaunselor SMK Pengkalan TLDM Lumut, yang berusaha Cikgu Ahmad Daman Huri bin Mansur, penolong kanan pentadbiran, Puan Syaridatul Syafinas binti Zainul Arifin, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Hazni binti Ahmad, penolong kanan kurikulum, barisan guru kanan, rakan-rakan guru SMK Pengkalan TLDM Lumut, kaunselor serta pelajar-pelajar SPM 2020 yang kasih sekalian. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita bersama-sama dalam satu program yang saya kira cukup baik, cukup bagus, dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Pengkalan TLDM Lumut, itu bicara inspirasi, kejayaan dan cabaran calon SPM 2020. Baru-baru ini keputusan SPM telah pun diumumkan dan alhamdulillah kita telah pun mengetahui serba sedikit tentang pencapaian pelajar-pelajar kita. Begitu juga dengan pencapaian sekolah di peringkat negara bagi pelajar-pelajar kohort SPM tahun 2020. Satu yang sangat mencabar, generasi pelajar yang cukup mencabar suasana pembelajarannya kerana ia berlaku ketika pandemik COVID-19 yang menyebabkan sesi pembelajaran pada tahun 2020 dihentikan bermula pada 18 Mac 2020. Ia telah melakar sejarah di mana pelajar-pelajar seluruh negara diarahkan untuk menjalani pembelajaran di rumah bersama guru-guru, dan ia tentulah memberikan impak yang cukup besar kepada persediaan pelajar bagi menghadapi SPM 2020. Namun begitu, di peringkat sekolah kita, guru-guru telah memainkan peranan yang cukup baik dan sambutan atau respon yang diberikan oleh pelajar juga amat baik dan akhirnya telah diterjemahkan dalam SPM 2020 di mana sekolah kita mencatat prestasi yang boleh dibanggakan sebenarnya. Kita ada 74 orang calon SPM. Daripada 74 orang itu 16 orang mendapat sekurang-kurangnya 4A. Ramai yang dapat 3A dan peratus kelulusan juga telah meningkat daripada 93% kepada 94.59% ataupun 70 orang layak untuk dapat sijil. Hanya 4 orang sahaja pelajar kita yang mengalami kegagalan subjek sejarah, BM ataupun kedua-duanya. Ada seorang yang gagal kedua-duanya. Ini sudah tentulah satu kebanggaan kepada sekolah. Apatah lagi sekolah kita merupakan satu daripada sekolah menengah dalam pengkalan di seluruh Malaysia. Jadi pencapaian kita ini telah juga didapati ataupun diminta laporannya oleh pihak KD Malaya. Jadi kita punya GPS atau grade purata sekolah juga telah semakin mengecil daripada 5.15 berkurangan dapat dikecilkan kepada 5.02. Untuk makluman semua, lagi kecil GPS itu maknanya semakin baik. Sebagai sebuah sekolah harian, anak-anak yang saya kasih sekalian, kita tak dapat menafikan bahawa pelajar-pelajar terbaik kita sudah pun diambil oleh pelajar oleh sekolah-sekolah berasrama penuh, sekolah-sekolah kluster dan MRSM dan sebagainya. Tetapi dengan kesungguhan guru-guru SMK Pengkalan TLDM yang tidak mengenal penat lelah, akhirnya anak-anak yang sedia ada selama 74 orang ini berjaya membuktikan bahawa walaupun anda tidak berada di sekolah-sekolah ternama, tetapi anda juga boleh berjaya. Dan ini juga membuktikan bahawa sekolah kita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah lain, baik di dalam pengkalan, mana-mana pengkalan tentera ataupun di daerah Manjung sendiri. Bagi saya ia satu pencapaian
walaupun kita tidak dapat melahirkan pelajar straight A, tetapi kita masih boleh berbangga dengan pencapaian ini. Anak-anak dan guru-guru yang saya kasih sekalian, apakah cabaran yang anda perlu lalui selepas ini? Inilah yang kita akan bincangkan secara santai dalam pelantar ini. Pertamanya, selepas SPM anda harus melihat apakah peluang-peluang yang boleh dicapai, direbut selepas ini. Ada beberapa tindakan yang anda perlu lakukan sebenarnya. Apabila seseorang itu mendapat keputusan SPM, berdasarkan keputusan itu, mungkin yang pertama, dia bekerja. Dia tak minat nak belajar. Tapi bekerja ni dia ada dua kategori. Sama ada kita bekerja sambil belajar ataupun bekerja sepenuh masa. Tetapi pada usia 18 tahun, walaupun mungkin anda mampu untuk bekerja, tetapi potensi untuk belajar tu sangat-sangat cerah. Apatah lagi dengan keputusan yang baik yang boleh melayakkan anda menyambung pelajaran, tak mustahil untuk anda dapat lebih tinggi dari segi tahap pembelajaran akademik. Baik, yang kedua, mungkin ada dalam kalangan kita, terutama pelajar perempuan yang dah sampai jodoh, dia akan fikir tak apalah, dah ada orang yang nakkan saya, akhirnya dia dipinang orang dan dia menjalani kehidupan berumah tangga bersama pasangan hidup. Tetapi ini sangat kecil dari segi peratusan jumlah pelajar yang berkahwin selepas SPM. Apatah lagi dengan suasana sekarang ini, ramai pelajar ataupun remaja kita lebih suka untuk mencari wang atau bekerja, belajar berbanding dengan berumah tangga. Namun begitu, sekiranya itu menjadi pilihan pelajar, pihak sekolah tak dapat nak buat apa-apalah. Cuma kita berharap untuk pemilihan option berkahwin selepas SPM ini awak kena ketepikan dulu. Fokus yang terakhir yang sekarang ni kita sedang nampak potensinya ialah sambung belajar. Sambung belajar ini banyak cabang yang awak boleh dapat. Boleh pergi ke matrikulasi, pergi ke pusat sains asasi, pergi ke peringkat diploma dan seumpamanya. Apa yang penting ialah mencari peluang, dan peluang inilah yang kaunselor boleh bantu, guru-guru mungkin boleh nampak dan bimbing serta tumpukan, berikan perhatian kepada pelajar-pelajar yang berada dalam grup ini sekarang. Anda sebenarnya adalah antara pelajar yang kami pilih untuk berada bersama-sama sebab yang pertamanya ialah kerana pencapaian dalam SPM. Kita nak jemput semua tetapi mungkin dengan pelantar yang terhad, jadi kita tak boleh nak jemput semua untuk menyertai. Namun begitu, kami di peringkat sekolah sangat mengharapkan pelajar-pelajar yang 17 orang yang kita jemput ini dapat sambung belajar di peringkat yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi dan teruskan memberi semangat kepada adik-adik yang berada di sekolah kita sekarang ini. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar SPM 2021 juga sedang menghadapi situasi yang lebih kurang sama macam kamu semasa tahun lepas. Malah pelajar-pelajar yang tingkatan 5 sekarang ini lebih mencabar kerana semasa di tingkatan 4 pun mereka dah melaksanakan atau terpaksa melalui PDPR. Jadi 2 tahun berturut-turut mereka menghadapi PDPR berbanding dengan pelajar-pelajar SPM 2020 masih sempat lagi menikmati sesi bersemuka pada tahun 2019 masa di tingkatan 4. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, sekali lagi bagi pihak sekolah saya merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada pelajar yang telah mencapai ataupun mendapat keputusan yang baik dan cemerlang dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Ingatlah, sebenarnya peperiksaan SPM ini hanya satu langkah untuk memulakan anda langkah yang lebih jauh lagi. Ada orang yang berjaya dalam SPM cemerlang, kemudian dia berjaya dalam mencapai impian. Tapi ada juga pelajar yang berjaya dalam SPM tapi oleh kerana dia salah memilih haluan, cara dan tindakan, akhirnya dia kecundang di tengah jalan.
Ada juga pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam SPM. Tetapi dengan berkat usahanya, dengan restu ibu bapa dan doa guru-guru, akhirnya pelajar-pelajar yang biasa-biasa ini boleh mencapai kejayaan juga walaupun jalannya sedikit berliku berbanding orang lain. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, ingatlah Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kamu merancang, Allah sebaik-baik perancang. Jadi jika Allah dah bagi kejayaan dalam SPM ni, tengoklah peluang-peluang selepas ini. Apa yang boleh anda rebut dan boleh anda dapatkan untuk memastikan anda terus dapat mencapai impian pada masa depan. Jadi sekadar itu saja ucapan saya. Terima kasih sekali lagi terutama kepada unit bimbingan dan kaunseling SMK Pengkalan TLDM Lumot yang menganjurkan program yang cukup baik ini pada saya. Memang sangat bagus kerana ini sahajalah satu-satunya cara untuk kita berjumpa semula dengan pelajar-pelajar, bekas pelajar kita selepas tamat persekolahan. Begitu juga dengan guru-guru yang menyertai program pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan meluangkan masa bersama-sama pelajar pada hujung minggu, dan ini adalah satu bentuk sokongan kepada anak-anak kita yang berada dalam grup ini sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara Cikgu Nurul Aida Jaafar. Baik, terima kasih Tuan Pengetua atas bicara santai sebentar tadi. Lengkap pakej yang telah diberikan. Habislah pengacara, tak ada cakap apa lagi dah. Baik. Dalam bicara pengetua tadi ada menyebut tentang kejayaan, pilihan, peluang. Ada 3 pakej tadi yang pengetua sebut. Boleh bekerja, boleh belajar dan boleh memilih untuk berumah tangga. Jadi fikir-fikirkanlah pilihan yang ketiga itu. Seandainya anda ingin bergelar bintang ilmuwan, perlukah anda semudah ini untuk berumah tangga? Jadi tunggu dulu. Kita bersama lagi untuk membicarakan antara cabaran dan menah-menah yang terpaksa diharungi sebelum menempuh alam rumah tangga. Baik, seterusnya pusingan kedua dikabarkan kita ada montaj kecemerlangan murid. Mari kita saksikan. Cikgu Nuraini sudah bersedia di sana? InsyaAllah saya cuba. Okey. Anak-anak murid, cikgu-cikgu semua, mari sama-sama kita tonton video seadanya ini yang sama-sama kami cuba untuk membina ataupun mencipta satu kenangan untuk kita bersama. Mari kita saksikan. Okey. Dah nampak dah tu. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tegakku jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Okey, baik. Itulah wajah-wajah yang berjaya merakamkan kejayaan dan memberi episod indah kepada guru-guru tingkatan 5. Jadi, tidak sempurnalah seandainya jika saya tidak menjemput guru, wakil guru tingkatan 5 yang pernah mengajar kalian semua dalam mencipta dan menggapai kejayaan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ucapan wakil guru untuk berkongsi sedikit kata-kata indah buat semua. Comel-comel semua anak-anak murid SMK Pengkalan TLDM.
Betul tu. Okey, dipersilakan wakil guru untuk menyampaikan. Boleh buka kamera ya cikgu. Abang tepi. Abang tepi bang. Abang tepi bang ya. Cakap. Ya tak kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Rosa duduk dekat tempat saya. Oh, cikgu. Oh, Abah. Saya dengar Abah Okey. tadi. Okey, Abah. Abah. Boleh teruskan Abah. Abang nak ucap. Jauh ni. Kita panggil dari Lekir. Sama-sama kita. Pasang kamera Abah. Okey. Ayah saya nak ucap. Anis buka kamera Anis. Dah buka dah? Nampak tak? Buka. Oh, saya tak nampak. Okey, boleh teruskan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Saya tak wabarakatuh. nampak lah. Cikgu Lan. Abah dari Lekir. Aku tak mampu. Assalamualaikum lihat cikgu di warahmatullahi sana. wabarakatuh. Dengar ya. Benar ke buka kamera ni? Dengar, nampak muka Cikgu Lan ni. Itu baru benar. Itulah baru 3 bulan tak datang sekolah tak nampak muka lah. Awak hang. Agak tak dengar. Boleh teruskan. Okay, Assalamualaikum Jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Pengetua, Tuan Haji Izzuddin. Dengar ya. Dengar. Penonton kanan, guru-guru kanan dan rakan-rakan guru serta pelajar sekalian. Okey, dengar ya? Dengar dengan jelas. Okey. Baik. Pertamanya saya ingin ucapkan tahniah lah kepada pelajar yang berjaya dalam peperiksaan SPM yang baru lalu dan peperiksaan yang suasana yang sangat berbeza. Baik. Sebenarnya saya nak cakap ni lebih kepada pelajar-pelajar, ke pelajar-pelajar sekalian. Jadi pada pelajar-pelajar yang berjaya ni sebenarnya peperiksaan SPM adalah satu turning point dalam kehidupan kita untuk menuju masa hadapan kita. Ya? Kerana dalam peperiksaan SPM ini akan menentukan ke manakah arah kehidupan kita selepas ini. Ya? Baik, sebenarnya setelah tamat debaran yang kita cikgu menanti keputusan SPM yang jarang-jarang diumumkan pada bulan 6, selalunya keputusan ini diumumkan pada bulan 3 ataupun hujung bulan 2. Jadi tahun ini sangat-sangatlah lewat, ya. Jadi bersedia jugalah pada pelajar-pelajar pada tahun hadapan, ya. Untuk pelajar cikgu dah mengajar sebagai seorang guru dah lama, iaitu 32 tahun. Ya. 32 tahun cikgu dah mengajar. Hanya 2 tahun sahaja cikgu tak mengajar budak-budak tingkatan 5. Hanya 2 tahun saja. Iaitu tahun pertama tahun 89 ketika cikgu posting, cikgu tak mengajar tingkatan 5. Cikgu mengajar tingkatan 1. Ya. Tahun keduanya barulah cikgu mengajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Ya. Kemudian ketika cikgu dipindahkan ke Pangkalan TRDM tahun 97, cikgu tidak mengajar tingkatan 5. Cikgu mengajar tingkatan 1 juga. Jadi bermakna sepanjang 32 tahun cikgu berkhidmat, hanya 2 tahun sahaja cikgu tak mengajar SPM. 30 tahun cikgu mengajar SPM. Jadi bermakna dah 30 kali SPM cikgu menunggu keputusan. Ya, sudah 30 kali SPM cikgu menunggu keputusan. Dan debaran setiap tahun berlaku kerana tambah lagi sejarah adalah mata pelajaran yang wajib lulus. Ya, mata pelajaran yang wajib lulus. Apabila cikgu ditugaskan oleh Tuan Pengetua untuk mengajar kelas di belakang sekali. Ini kelas di belakang sekali dan cikgu sebenarnya sangat seronok dan suka mengajar di kelas di belakang kerana kehidupan banyak berada di kelas belakang sebenarnya. Ya, jadi cikgu hanya memikirkan bagaimana nak bagi mereka lulus. Dan kalau cikgu mengajar kamu, pelajar yang lebih cerdik, cikgu memikirkan bagaimana nak bagi kamu cemerlang. Itu dua situasi yang berbeza. Tapi cikgu tak mengajar kelas kamu. Cikgu kemungkinan beberapa orang pelajar yang berada di depan cikgu ni, itu 15 orang kan. Ada cikgu mengajar mereka di tingkatan 4. Tapi Alhamdulillah, ya, dengan berkat dan usaha pelajar-pelajar, mereka berjaya.
perkara yang pertama, yang paling penting sekali ialah apakah kursus ataupun bidang yang kamu hendak pilih dalam menyambung pelajaran nanti, nak sambung belajar nanti. Perkara yang paling penting ialah kebolehpasaran selepas kamu habis belajar, selepas kamu graduate. Kebolehpasaran ini artinya ialah apabila kamu belajar, kamu tidak menganggur sampai 2-3 tahun. Ini adalah isu negara. Ya. Banyak pelajar yang sekarang ini dah tamat tetapi mereka masih belum bekerja. Jadi perkara yang paling penting sekali ialah, kalau cikgu bercakap sekarang ni bukan sebagai seorang guru lagi. Cikgu cakap sebagai seorang bapa. Cikgu ada 3 orang anak perempuan. Ya. Jadi perkara yang paling penting ialah apakah yang cikgu kena tujukan kepada anak-anak cikgu apabila mereka habis belajar, mereka mesti bekerja. Mesti bekerja. Nah, ini perkara yang paling penting. Yang kamu kena fikir, yang kamu kena bincang dengan ibu bapa kamu, bukan saja seronok-seronok ikut kawan, bukan seronok-seronok ikut isi sahaja, bukan seronok-seronok kamu nak belajar saja. Bukan. Perkara paling penting ialah bagaimana kamu kena sampai ini kamu boleh sambung untuk bekerja. Kadang-kadang cikgu kesian tengok pelajar-pelajar yang datang berjumpa dengan cikgu yang mereka 2-3 tahun menganggur, ya, tak bekerja, akhirnya kalau yang perempuan tu berkahwin. Tapi tak apa, itu rezeki dia macam itu. Ya, itu rezeki dia macam itu. Tapi cikgu bagi contoh. Antara perkara-perkara yang perlu kamu buat ialah, contohnya, kalau pelajar yang sederhana, perkara yang paling penting adalah kamu kena ambil kemahiran pada cikgu. Ya, contohnya, pelajar yang dia dapat 2A, 1A, kalau dia pergi ke Institut Kemahiran Belia Negara, ya, bidang elektrik contohnya, cuba bagi contoh. Bidang elektrik ni dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Apabila dia ambil ikut tahap ini, sebab ini perkara yang cikgu susun pada anak saudara cikgu. Ya. Apabila dia ambil tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap 3, dia boleh bekerja di kilang, jaga enjin di kilang, jaga elektrik di kilang. Yang gajinya 5-6 ribu sebulan. Itu pelajar yang keputusannya 1A ataupun tak ada A. Pada pelajar yang banyak A, ya, banyak A, kamu kena fikir apakah kebolehpasarannya. Contohnya, mungkin bidang pergi keluar dia ambil bidang nurse contohnya di USM. Ataupun dia minta jadi cikgu contohnya di IPG ataupun di UPSI, walaupun mungkin dia menganggur setahun 2 tapi akhirnya dia bekerja. Kalau pelajar yang lebih baik mungkin dia akan ambil bidang perubatan ataupun farmasi. Ataupun kalau dia nak ambil engineer walaupun dia dah berlambak di pasaran, ya, tapi engineer tu bidang apa yang kamu nak ambil engineer tu. Itu kata beritahu kamu bahawa kebolehpasaran adalah sangat penting. Ya? Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kamu habis belajar nanti, kadang-kadang kamu tunggu lama, kamu tak ada kerja. Kamu tak ada kerja. Ya? Okey. Kalau kamu tak ada kerja, anggaplah itu satu rezeki kamu dan bahawa pendidikan itu mengajar kamu menjadi matang. Bukan bermakna pendidikan itu hanya untuk mencari kerja. Bukan. Tuhan dah tentukan bahawa dengan adanya akademik, kamu boleh menjadi matang bagaimana kamu nak hidup di dunia ini sampai ke akhirat. Jadi akademik itu penting. Ya. Macam tadi cikgu beritahu, kebolehpasaran. Yang kedua ini kalau kamu tak berjaya, kalau kebolehpasaran itu tak ada, ya, bagaimana akademik itu boleh menjadikan kamu menjadi berjaya dalam kehidupan. Tak semestinya kamu bekerja. Memang akhirnya kamu kena bekerja. Tetapi ada manusia, ada orang yang rezekinya disusun oleh Tuhan dengan cara lain. Dengan cara lain. Okey, contoh perempuan. Ya, perempuan. Dia tak berjaya, tak dapat kerja. Dia berkahwin. Tetapi dalam CJ pelajaran Malaysia, dia ada CJ. Bukan dia kahwin, ada dapat CJ dia kahwin. Tidak. Tapi CJ itu, akademik yang dia belajar, pengetahuan dia belajar, bagaimana dia menyusun keluarga dengan baik. Dan akhirnya anak-anak dia berjaya. Itu penting tu. Kamu kena ingat. Ya?
Jadi dua faktor itulah yang cikgu nak ingat bincang kamu dan ingin nasihat pada kamu, ya, supaya kehidupan ini bukan hanya berjaya dengan bekerja sahaja, tetapi kehidupan ini berjaya kamu bagaimana nak mengurus diri kamu supaya kamu mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kerana kehidupan ini bukan di dunia saja, kehidupan ini ada lagi yang lebih kekal. Ya. Jadi cikgu rasa itu sajalah ucapan cikgu dengan nasihat cikgu. Terima kasih pada Cikgu Hasniza. Baik, terima kasih Cikgu Roslan. Itu Cikgu legend lah di SMK Pangkalan TLDM. Terima kasih juga atas kerjasama Anis. Ya. Okey, berbalik pada kata-kata Cikgu Roslan yang sangat bermakna tadi ya. Dalam kehidupan kita memang betul ini merupakan satu turning point lah saat ini di mana menuju masa hadapan. Apakah yang hendak dipilih, sama ada kemahiran ataupun pekerjaan ataupun meneruskan pengajian, dan yang paling penting kebolehpasaran kursus yang diambil. Dan jangan sekali dilupakan ibu dan ayah dalam membuat keputusan. Dan diberitahu juga supaya sedari cabaran di luar sana yang sangat hebat. Maka kehidupan ini bukan sahaja untuk belajar tapi merupakan satu proses untuk menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik, seterusnya ucapan pengetua sudah, guru pun sudah didengari, jadi tidak sempurnalah jika tiada timbal balas daripada anak didik. Begitulah corak pembelajaran kita, guru memberi, pelajar merefleksi dan keduanya dapat dimanfaatkan. Untuk itu, majlis menjemput wakil pelajar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Wakil pelajar, dipersilakan buka kamera ya. Wakil pelajar. Cikgu menunggu wakil pelajar. Okey, tak Wakil apa. pelajar suruh dia Fatin cakap. Fatin, mana dia? Kamu kontak cikgu. Okey, Hello, tak apa. Fatin. Okey, tak apa. Saya akan sebutkan nama wakil pelajar. Secara randomnya saya menjemput saudari Fatin untuk ucapan wakil pelajar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh buka kamera tak Fatin? Okey Fatin, ucapan yang sedikit sahaja dulu untuk permulaan. Kita belum pergi kepada round yang ketiga, cuma pembukaan sahaja dulu. Okey? Assalamualaikum, terima kasih cikgu. Saya mengucapkan terima kasih kerana telah menjemput kami untuk menyertai majlis pada hari ini. Okey. Terusnya syukur Alhamdulillah kerana kami terpilih untuk menyertai majlis pada pagi ini. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Fatin. Manis je muka dia. Saya tengok muka dia ada iras anis lah. Baik, seterusnya tibalah pusingan ketiga. Baik, seperti mana kita semua maklum, tahun 2020 merupakan tempoh getil kepada seluruh dunia tanpa mengenal negara, bangsa, ras, peringkat umur. Dunia dilanda pandemik COVID-19 yang telah melumpuhkan semua sistem, terutamanya yang terjejas adalah kesihatan. Begitulah impaknya kepada dunia pendidikan dan
Di saat itu, awak semualah yang berada di hadapan guru-guru berjuang dan akhirnya menjadi wira di dalam dunia ilmu dan pendidikan. Sedarkah anda setelah hujan yang lebat, buruh berdentum, awan gelap kelabu tidak nampak seolah cahaya mentari dan akhirnya hujan turun dengan lebat. Namun diharum jua sehinggalah hujan itu reda. Sehinggalah hadirnya pelangi hadir mewarnai kehidupan anda untuk seketika. Tiada kejayaan datang bergolek, tiada kecemerlangan tanpa usaha. Jadi hari ini di pusingan yang ketiga, mari kita kongsikan bersama apakah tips dan resepi kejayaan ketika pandemik COVID-19 menyerang. Bagaimana anda boleh bertahan dan akhirnya menggenggam kejayaan. Okey, terusnya dengan itu cikgu menjemput saudara Aiman untuk berkongsi dengan kita semua apakah tips dan resepi kejayaan awak pada ketika itu. Dipersilakan Aiman. Aiman ada? Ada. Okey, buka kamera Aiman. Dah. Okey, perkenalkan diri dan juga berapakah bilangan jumlah kejayaan yang diperolehi dan juga tips kejayaan supaya memberi inspirasi kepada yang lain untuk terus mengorak langkah membina kejayaan. Dipersilakan Aiman. Nama semua tahu dah kot. Tak tahu. Nama Muhammad Aiman Hakimin bin Nur Nikman. Dapat Komputer SPM 5A, Okey. 1B, 2C, 1D, 1G. Okey. Aiman boleh cakap jelas sikit tak? Cikgu tak berapa jelas dengar butiran perkataan awak. Okey. Tak jelas. Dapat 5A. Okey. Teruskan. 5A, 1B, 2C, 1D, ada satu gagal TEDMAT. Okey, apakah tips untuk awak menggenggam kejayaan tersebut? First, solat lah. Hubungan dengan Allah, jaga. Okey, baik. Solat dan hubungan dengan Allah. Doa. Itu lah yang paling penting. Betul. Okey. Satu dalam kelas fokus lah. Kalau tak nak balik rumah dah tak nak belajar tak apa. Fokus kat sekolah je. Okey, baik. Jika tidak tak mampu nak revision di rumah, maksudnya menumpukan perhatian di dalam kelas sewaktu bersemuka dengan cikgu. Okey, baik. Itu bersemuka dengan cikgu. Waktu awak PDPR, bagaimana pula agaknya? Waktu PDPR, kalau cikgu buat Google Meet tu, masuk lah. Walaupun dengar tak dengar je. Masuk. Dengar tak dengar, okey. Cikgu bagi latihan buat hantar. Okay. Lah. Okey, apakah cabaran sewaktu awak mengikuti pembelajaran secara online tersebut? Apakah cabaran yang paling hebat untuk awak tempuh untuk menghabiskan sesi PDPR yang agak lama tu Dah kalau kat rumah buka Google Meet, rasa nak tidur lah pagi-pagi. Okey. Mengantuk lah, isunya mengantuk lah Aiman. Mengantuk. Okey. Kadang-kadang cikgu buat malam, kadang-kadang malam sibuk. Okey. Sibuk apa Aiman? Boleh tak kongsi dengan cikgu supaya cikgu ni tahu, boleh faham dan juga cuba mencari penyelesaian. Malam tu sibuk buat apa Aiman? Agak-agaknya. Kalau sudi berkongsi dengan cikgu lah. Allahu Akbar. Saya selalu, kalau saya dengan Iman selalu pergi masjid. Selalu balik kat pukul 9 cik. 9 kadang-kadang cikgu start 8.30. Waktu tu pergi masjid. Sikit. Pergi masjid sejuk lah perut dengarnya. Dengan Iman. Ada Iman? Dengan Iman, alhamdulillah. Maksudnya di sini Aiman, apa pun keadaan meletakkan spiritual agama itu berada di hadapan sekaligus boleh memberi
kekuatan pada diri awak. Betul ke? Betul. Nombor satu lah, yang utama sekali. Okey, Aiman, sikit lagi. Pernah tak mengalami keadaan stres dalam suasana pandemik COVID-19 tu, dalam keadaan nak pergi sekolah, mengikut SOP dan juga menempuh pembelajaran online pula? Ada tak keadaan tu berlaku pada diri awak? Tak. Tak ada. Jadi awak tinggalkan semua persekitaran yang menyesatkan, pemikiran yang menggusarkan, awak tolak ke tepi dan fokus. Adakah itu yang awak maksudkan? Dekat mana-mana pun sama je belajar. Okey. Baik, sedikit kata-kata motivasi untuk adik-adik yang sedang berhadapan situasi yang sama dengan awak. Silakan. Motivasi Ya. belajar jangan duduk rumah main game kan. Sebab nanti kalau dah masuk you tak tanya rank apa lah kat game. Nanti menyesal nanti. Nak undur tak boleh lah. Okey, baik, faham. Sangat bertepatan lah orang yang saya bertanya ni. Okey Aiman, terima kasih atas perkongsian dan tips resepi kejayaan tersebut untuk adik-adik supaya mereka memahami bahawa games bukanlah soalan yang akan ditanyakan dalam pembelajaran akan datang. Okey, terima kasih. Nampaknya awak dah melangkah ke hadapan dan kita akan bertanya lagi. Seterusnya saya akan bertanya, kita berinteraksi pula dengan Fatin. Saudari Fatin. Fatin, boleh buka kamera? Fatin ada 2 cikgu, mana 1? Oh, Fatin ada 2. Okey, tak apa. Saya nak panggil Zalika. Zalika ada? Ya cikgu. Okey, Zalika, buka kamera awak. Okey Zalika. Cikgu tak nampak lah, boleh awak kedepankan sikit? Saya nampak dinding je. Okey, good. Okey, bagus. Terima kasih Zalika. Okey, baik Zalika. Bolehkah Zalika seperti saudara kita tadi tu berkongsi tips kejayaan sepanjang menempuh pembelajaran yang mencabar tersebut. Okey? Baik Zalika, dipersilakan. Cantik orangnya. Baik. Okey. Nama rasa semua tahu kot. Perkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Zalika Farain binti Muhammad Zamri. Okey. Okey, saya dapat result SPM 7A, 1B+, 1C. Okey, sama dengan Aiman tadi ke? Aiman tadi berapa? Aiman 5A. Okey. Teruskan. Tahniah Zalika 7A. Okey, teruskan. Apakah resepinya itu Zalika? Dia study ni beza bagi setiap individu, tak semua sama. So bagi saya, macam saya bukannya jenis macam student lain 24 jam dengan buku, dengan belajar pergi tuition. Saya tak tuition, saya duduk rumah je. Saya tuition pun tuition sekolah. Okey, baik. Tuition sekolah? Tuition yang sekolah buat je lah saya pergi. Tuition kat luar saya tak pergi pun. Yes, okey, teruskan. Lepas tu kalau macam setengah student kan belajar online, buka YouTube semua tu. Okey. Jenis saya tak boleh belajar online macam tu sebab saya akan jadi susah nak faham. Okay. Lagi-lagi subjek yang macam math, yang main kira-kira semua tu memang saya tak boleh. So apa yang saya akan buat, saya akan saya belajar untuk SPM ni, jujur saya kata lagi sebulan nak SPM baru saya dapat kesedaran betul-betul nak belajar. Okey. Namun sebelum ni saya macam main-main, saya tak serius pun. Namun macam saya bersyukur jugalah saya dapat result yang bagus. Alhamdulillah lah. Okey. Dalam sebulan tu saya baru nak
buka balik buku latihan mat, belajar daripada awal balik daripada form 4. Saya struggle jugalah. Jadi kata kuncinya ialah sungguh pun berada di limitasi terakhir perjalanan untuk menempuh peperiksaan, awak tetap meneruskan tanpa gentar untuk berjuang habis-habisan. Betul Zalika? Ya betul. Jangan pernah give up. Okay, never give up dan tidak pernah putus asa. Baik, Zalika, saya suka dengan semangat awak. Jadi, agaknya apa cita-cita awak selangkah keluar daripada sekolah tembok SMK Pangkalan TLDM itu? Kongsikan bersama kami. Saya nak jadi Lieutenant Navy. Lieutenant Tentera Laut Diraja Malaysia. Wow, darah Satria tetap mengalir. Baik, InsyaAllah awak inginkan kursus apa tu? Bidang apa? Bahagian Sains Komputer. Sains Komputer. Jadi dah nampak prospek kerjaya, dah nampak kebolehpasaran seperti yang Cikgu Lan sasarkan pada minda awak semua tadi. Jadi alhamdulillah, dan sedikit kata-kata motivasi untuk adik-adik semua. Walaupun kita rasa give up macam mana sekalipun, kita kena teruskan study ni. Walaupun kita dah give up, cuma satu je kita kena ingat. Fikir mak ayah kita yang selama ni dah susah payah, jaga kita dari kecil sampai besar, cari duit semua, fikir. Takkanlah kita nak kecewakan diorang kan? Kita pun tak sanggup tengok diorang sedih semua. Lepas tu satu lagi, jaga hubungan dengan Allah lah, solat. Jaga solat, doa selalu. Usaha tu penting. Tak guna kalau tak usaha tapi tawakal terus. Usaha dulu baru tawakal. Itu je lah yang saya boleh cakap. Okey, sementara kita nunggu Cikgu Aida, kita sambung kepada Fatin Nabilah, ada ke? Fatin Nabilah? Ada Cikgu. Boleh sharing macam Zalikah tadi ya? Buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Fatin Nabilah binti Muhammad Faizal, bekas pelajar 5 Ibn Battuta. Pertama sekali saya nak cakap syukur Alhamdulillah saya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang iaitu 7A, 1B, 1C dalam peperiksaan SPM 2020. Kejayaan yang saya boleh bagi, yang saya boleh kongsi, kalau kita nak berjaya, jangan sesekali tangguh kerja. Jangan sesekali tangguh kerja yang cikgu bagi. Kalau cikgu minta esok, jangan kita bagi minggu depan. Lepas tu, jaga solat, jaga hubungan dengan cikgu-cikgu, jaga hubungan dengan kawan-kawan, jaga hubungan dengan ibu bapa. Lepas tu, dan saya berniat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejururawatan. Macam mana yang saya impikan sebelum ni. Pada mulanya belajar dalam keadaan pandemik bukan senang untuk saya terima sebab sebelum ni saya dah biasa belajar depan-depan dan tiba-tiba kena belajar dalam online, bukan senang untuk saya terima. Tambah-tambah lagi saya ada masalah keluarga seperti mana yang maybe ada orang juga yang tahu, mak saya juga arwah mak saya sakit dan bukan senang untuk saya terima, bukan senang untuk saya sesuaikan diri dengan keadaan belajar dan pandemik. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, berkat bantuan ibu bapa, cikgu-cikgu, rakan-rakan, semuanya berjalan dengan lancar.
Hmm. Sejujurnya saya saya tak ada jadual belajar yang tetap, tapi saya hanya belajar pada waktu malam je, sebab waktu malam je yang saya rasa saya boleh fokus. Tak apa, teruskan. Tips motivasi yang saya boleh kongsi, kita sebagai pelajar jangan berhenti untuk usaha. Apa yang saya pegang dalam diri saya sepanjang saya belajar, kalau kita usaha, kalau kita usaha lebih, kita dapat lebih. Sebab setiap orang punya usaha lain-lain, tak sama. So jangan kita rasa usaha kita yang kita buat cukup sampai sini. Yang tu je yang saya boleh kongsikan. Okey, terima kasih Fatin. Apa yang cikgu dapat rumuskan, untuk berjaya kita tak boleh jadikan alasan masalah peribadi kita sebagai alasan untuk kita tidak berjaya, kan? Okey. Okey, seterusnya kita masih menunggu Cikgu Aida, tapi kita teruskanlah dengan perkongsian tips-tips ya untuk adik-adik calon SPM pada tahun ni. Cikgu persilakan Mahdi. Mahdi ada lagi? Ya, saya ada. Okey, Mahdi dipersilakan ya. Mula-mula saya nak cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Mahdi bin Muhammad Nur Rizal. Result SPM yang saya perolehi adalah 4A 4B. Lepas tu cita-cita dan kursus yang saya mahu ambil adalah UPNM dalam kos pengurusan dan strategik. Apabila belajar di tempoh pandemik, ia amat susah lah sebab dengan internet saya yang terhad ni, saya tak dapat sangat lah join kelas yang saya sepatutnya ambil kan. Lepas tu saya lebih suka lagi secara bersemuka dengan cikgu sebab ia buatkan saya lebih faham. Yang lepas tu tuition saya tak ada ambil tuition, saya hanya ambil tuition sekolah. Selama tuition sekolah tu saya pun dapat belajar banyak benda sebab alhamdulillah banyak cikgu-cikgu yang push saya, yang percaya saya yang saya boleh buat. Banyak jugalah silap yang saya buat. Itu pun buatkan saya sedar lah bahawa saya banyak silap dan terlebih yakin lah bahawa saya boleh buat. Lepas tu cikgu banyak ajar saya, perbetulkan kesilapan saya, buatkan saya sedar lah. Lepas itu bahagi masa, saya sebenarnya study waktu malam dalam pukul 11 macam tu saya baru nak start study sebab saya lebih suka senyap dan sorang-sorang. Itu buatkan saya lebih fokus. Selepas itu apabila hadap subjek yang mencabar, sebenarnya secara jujur saya subjek yang mencabar adalah BM. Saya tak tahu kenapa saya mencabar sangat dengan BM, tapi sebab bahagian karangan saya sangat lemah. Tapi saya tak nak saya tak nak mengaku kalah. Saya tengok Google, tengok cara dia menggunakan teknik-teknik karangan semua. Dan alhamdulillah BM saya dapat B, alhamdulillah.
apa kata-kata motivasi saya kepada murid-murid SPM 2021 ni, jangan putus asa lah. Saya tahu ramai yang murid-murid sekarang ni banyak cabaran yang mereka tempuhi, tapi satu je saya nak cakap, jangan putus asa lah. Macam Fatin cakap, usaha lebih dapat lebih. Itu saja. Terima kasih cikgu. Okey, boleh saya sambung setelah terputus tadi? Okey, saya minta maaf ya. Begitulah cabaran juga secara virtual ni, kita boleh terputus dan terlepas di tengah jalan. Okey, apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Fatin, Auni, Mahdi, Aiman. Mungkin yang terakhir daripada ikon PRS, saudari Nur Eliana. Boleh buka kamera, Eliana? Okey, kejap. Okey, boleh. Okey, dua daripada Yana. Okey, pertama sekali Assalamualaikum pada semua guru-guru dan rakan-rakan semua. Saya merupakan pelajar SPM 2020 lah. Nama saya Nur Ali Elena binti Zawari. Boleh panggil saya Yana je. Merujuk kepada kejayaan dan cabaran. Sebenarnya kalau semua cikgu tahu, saya merupakan seorang pelajar yang biasa-biasa je. Yang sederhana je, saya bukan fast learner macam kawan-kawan lain. Dari result SPM saya 2A, 4B+, 1C, 1D, 1E dan 1G, gagal admit lah. Cabaran saya dalam pandemik ni, saya kadang-kadang ada masalah dengan pembelajaran, apatah lagi melalui internet kan. Kadang-kadang cikgu pun dia ada masa dia sendiri nak buat kelas. Jadi saya ambil insentif untuk ambil daripada kelas online di luar. Kiranya saya ada kelas online tapi saya tak ambil semua subjek. Saya ambil subjek yang saya selalu gagal je. Seperti fizik, bio, kimia, admat dan mathematics. Dan alhamdulillah, saya jujur saya tak pernah lulus matematik, saya tak pernah lulus subjek saya tak pernah lulus fizik, biokimia. Alhamdulillah SPM kali ni saya dapat lulus lah. Biologi saya C, chemistry saya E dan fizik saya D. Dan matematik saya tak pernah lulus, selalu gagal, selalu kena marah dengan cikgu semua tu. Dan alhamdulillah saya dapat B+. Dan saya rasa bersyukur lah sebab saya bukan fast learner. Saya bukan, saya belajar je saya dapat. Saya belajar, saya bukan macam tu. Dan saya pun kena belajar banyak kali. Kiranya saya seorang yang jenis, saya kena usaha banyak kali. Saya bukan jenis belajar sekali. Jadi bila dia masuk sekali dengan pandemik, dengan saya rasa tertekan. Jadi saya rasa berbaloi lah walaupun saya tak dapat mencapai banyak A. Saya hanya dapat lulus, tapi saya rasa pengorbanan dan kesabaran yang saya dah lalui tu memang berbaloi untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah kiranya kos yang saya nak tu macam saya nak masuk UIA, Asasi Sains Kemanusiaan, lepas sebabkan maths saya B+. Sebab sebelum ni dia nak maths C+. Dan saya rasa macam ya Allah, bolehkah aku buat ni kan? Sebab aku bukan seorang pelajar yang pandai dan maths aku selalu gagal. Kiranya rasa macam lepas ke? Sebab memang maths je masalah saya kalau saya tengok dekat dalam kos yang saya nak tu. Jadi bila saya dah dapat keputusan tu, saya rasa macam saya first yang saya tengok lah, saya tak tengok A sebab saya tahu saya mungkin bukan pelajar yang boleh capai banyak A. Saya tengok maths dulu. Sebab memang ya betul lah, selama ni cikgu-cikgu saya cakap maths tu penting. Jadi saya dalam masa sebulan lepas trial tu memang saya gigih sangat-sangat. Saya masuk seminar daripada MC+, saya masuk kelas-kelas yang macam mak saya dah bantu saya kan. Kiranya saya pun mendapat sokongan lah daripada keluarga saya. Alhamdulillah mereka pun tak henti-henti bagi sokongan kat saya walaupun saya ni bukan pelajar yang cemerlang seperti orang lain. Tapi saya tak alhamdulillah. Itu bermaksud kejayaan hari ni gembeling daripada diri sendiri, keluarga, ibu bapa dan minat. Betul. Sebab saya sebenarnya target saya 6A dan sebenarnya saya dah hampir capai sebab saya ada 4B+.
Tapi mungkin ada rezeki dekat tempat lain, jadi saya anggap tu satu orang kata apa, untuk buat saya lagi usaha lepas ni. Walaupun saya tak dapat apa yang saya nak, tapi alhamdulillah apa subjek yang saya tak pernah lulus ke apa ke saya lulus lah. Itu saya rasa bersyukur sangat-sangat lah. Saya nak menangis juga lah waktu dapat result tu kan. Saya rasa macam ya Allah, tak pernah aku lulus subjek ni, boleh lulus. Macam rasa macam sedih pun ada lah. Sebab saya pernah cakap dekat Puan Aida sendiri, saya jujur saya cakap saya nak lulus je tak apa. Sebab saya bukan pelajar yang cemerlang kan, yang belajar depan dengan cikgu dapat. Jadi saya rasa macam berbaloi lah untuk saya. Okey. Jadi hari ini telah terbukti bahawa kesungguhan dan jika tersebut sebenarnya daripada diri sendiri dan yang paling penting sebenarnya bermula dengan pemikiran. Jika kemampuan pemikiran yang positif akan membawa emosi yang positif, terusnya memberikan tindakan yang positif terus berjuang menggapai kejayaan. Tahniah Yana, saya ucapkan. Suara saya bergema pula, tak tahu kenapa. Macam-macam cabaran. Begitulah. Ya Allah, siapa pula ni? Begitulah kita punya situasi realitinya. Yang terpaksa kita tempuh, sama ada suka atau tidak. Inilah yang perlu kita tempuh. Baik, terima kasih Yana dan juga semua peserta yang lain yang mengikuti sesi bual bicara santai kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang telah berjaya menunggu kehingga sesaat ini. Tahniah diucapkan kepada semua. Lihatlah dunia, kini aku mampu berjaya sekalipun cabaran melata. Lihatlah alam, betapa jiwa yang rapuh ini mampu sekalipun dunia membadai. Kita di penghujung acara, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terlanjur kata, untuk anak murid cikgu semua, teruskan kecemerlangan, aturkan langkah, teruslah menjadi bintang ilmuwan. Tahniah Fatin, Zalika, Fatin Nadira, Auni, Syuhada, Anim, Aiman, Adib, Aina, Dania, Saudah, Syamimi, Aiman, Ain, Mahdi, Iman, Yana dan semua warga SMK Pangkalan TLDM yang telah berjaya melepasi fasa pertama ujian dalam dunia pendidikan. Dan ingat, ini bukanlah yang terakhir, tetapi inilah permulaan. Permulaan turning point seperti yang Cikgu Roslan katakan tadi. Okey, cikgu semua ingin memberikan sedikit penggulungan. Hidup ini kena ada kesedaran. Sedari tentang cabaran di luar yang sangat hebat, rasai, nikmati dan syukuri sahaja. Hidup ini sememangnya untuk diuji, makanya sebagai khalifah lepasilah dengan ilmu, iman dan takwa. Kerana kehidupan kita bukan sahaja di dunia tapi akan dibawa ke akhirat nanti. Sekian daripada Cikgu Aida, kita berkongsi santai pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Cikgu-cikgu mata pelajaran tingkatan 5 yang sudi juga hadir. Cikgu Yusnaini, Cikgu Fatimah, Cikgu Rosita, Cikgu Jamalia, Tuan Pengetua sendiri, Cikgu Roslan, Puan Hazni yang bersungguh-sungguh selama hari ini, Puan Safinas, PKM kita yang bersungguh-sungguh memastikan SOP kita berjalan mengikut seperti yang dirancangkan, penolong kanan pentadbiran, kita yang berusaha memberi jadual mengatur semua demi kejayaan kalian semua. Sekian daripada saya.